Doktor, Ya, saya. nak tanya, ada orang rasa rezeki tu hanyalah duit. Adakah rezeki-rezeki lain yang datangnya daripada Allah, Doktor? Betul lah, ya Allah. Sebenarnya rezeki tu bukan hanya pada duit. Rezeki tu sebenarnya kalau kita dapat kawan yang baik, itu rezeki kita. Kalau kita dapat suami yang baik, selalu tolong kita buat kerja, itu rezeki kita. Kalau tiba-tiba ada orang datang hantar makanan dekat kita, itu pun rezeki kita. Dan kalau tiba-tiba kita dapat parking, kita nak pergi supermarket dekat depan pintu masuk tu, itu pun rezeki kita. Konsep rezeki ni bukan hanya pada wang ringgit, tetapi ianya sangat menyeluruh. Rezeki ni kalau kita simpulkan, ianya adalah nikmat daripada Tuhan. So apa yang nikmat korang dapat? Bersyukur ke tidak? Bersyukur tu pun rezeki, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Terima kasih, Doktor. Kan dah masuk tahun baru 2021. Jadi kalau boleh kita tak naklah sedih-sedih. Jadi hari ni saya nak kongsikan 2 tips bagaimana kita boleh menghilangkan rasa sedih kita dengan cara mengeluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin ni dia macam ubat penenang lah yang ada dalam badan kita. Sebenarnya kalau kita sedang sedih, kita tak perlulah bawa diri. Sebab apa? Sebab hormon endorfin boleh dikeluarkan dan dia boleh menyebabkan kita rasa happy dan gembira. So ada 2 cara kita boleh buat. Yang pertama adalah dengan makan. Sebab tu orang kalau sedih dia suka makan. Bila dia makan dia rasa tenang. Kerana apa? Kerana masa tu endorfin keluar. Dan yang kedua adalah dengan cara berolahraga ataupun bersukan. Kalau sedih-sedih jangan duduk sorang-sorang dalam bilik, tapi keluarlah, pergi jogging, pergi sukan, pergi main bola tampar ataupun pergilah buat aktiviti-aktiviti lasak dekat luar sana. InsyaAllah endorfin boleh keluar. Bila endorfin keluar, makanya kat situ kita akan melupakan kesedihan dan kegembiraan akan datang dalam hidup, insyaAllah. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? So, hopefully malam ni semua orang berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, insyaAllah. So, macam mana hari keberapa kita PKP hari ni? Hopefully yang work from home tu tak adalah stres sangat. Orang kata pandai-pandailah kita mengagih-agihkan masa kita, mengagih-agihkan jadual kita. Sekiranya kita mempunyai anak kecil, pada semua yang sedang menonton kan, mana tahu ada anak kecil, lepas tu nak kena work from home. So what we can do, sebenarnya kita boleh susun jadual kita dengan suami kita. Kita boleh pecah 2. So kalau anak kecil tu mungkin bahagian pagi, bahagian pula sebelah pagi suami kita jaga, sebelah petang kita pula jaga. So kita buat jadual 8 hingga pukul 12, lepas tu pukul 1 sampai pukul 6 petang. Macam itulah. Semoga orang kata dapat bertemu dengan kesepahaman lah dekat situ, sebab masa PKP ni lah terjadinya banyak masalah dalam rumah tangga sebenarnya kan. Kes penceraian naik, lepas tu kes domestic violence naik, banyak sangat kes yang meningkat sepanjang PKP ni. So kalau boleh saya tak nak lah anda yang sedang menonton ni berada dalam kategori tersebut, insyaAllah. Okay, kenapa saya cakap pasal ni? Sebab tadi ada saya terbaca mengenai satu kes perceraian yang disebabkan oleh domestic violence kerana si suami tidak bekerja dan hilang punca pendapatan. Lepas tu bila duduk di rumah, mereka tinggal di rumah yang sempit, anak-anak bising, jadi perkara tersebut menyebabkan si suami jadi sangat stres dan tertekan dengan hidup. Dan di situlah terjadinya pergaduhan sesama mereka. Dan bila bergaduh tu biasalah perempuan kan, macam kita perempuan ni kadang mulut kita pun boleh tahan kan bila tengah marah. So si isteri minta untuk dilepaskan, maka on the spot je suami dia lepaskan dia kan. Jadi kalau boleh kita tak nak perkara tersebut terjadi. Okay, Assalamualaikum semua yang baru join. Boleh komen-komen dekat komen tu, insyaAllah saya reply. Kemudian kalau ada persoalan, hari tu saya ada buat live sebenarnya dekat kelas transformasi hidup. Lepas tu bila saya buat live di situ, sebenarnya ada yang DM saya cakap tak boleh nak masuk grup tu lah, ada beberapa masalah lah. Dan memang kita ada admin, kita ada masalah baru-baru ni untuk approve
request yang masuk. Jadi bila berlaku macam tu, ada pula yang request untuk saya buat live secara terbuka. So untuk kelas hari ni, insyaAllah saya akan explain mengenai satu teknik atau formula bagaimana kita nak design tahun 2020 kita. So sebelum tu boleh tag ataupun share, ajak kawan-kawan yang lain untuk sama-sama mendengar, untuk sama-sama orang kata mendapat ilmu. Manalah tahu kan korang, impian korang jadi kenyataan tahun ni. Sebab macam saya sendiri, Alhamdulillah dengan izin Allah, saya baru terlintas lah hari tu. Saya kata, ya ini memang saya kata kuasa Tuhan lah kan. Sebab hari ni saya akan terangkan ada dua cara korang boleh dapatkan apa yang you guys nak dalam kehidupan. So macam saya, hari tu saya rasa yang terjadi dekat saya adalah kuasa Tuhan lah. Sebab masa tu saya cakap dalam hati saya kata okay lah, saya nak projek tak banyak lah, dalam 5 juta kot. InsyaAllah saya kata kalau ada rezeki naik sikit lah. Sebab hari tu saya minta 1 juta, Tuhan bagi 2 juta. Lepas tu saya kata tak apalah, this time saya nak minta dalam 5 juta lah kalau possible. Saya sebut dalam hati, saya tak bagi tahu pun dekat suami saya lagi. Lepas tu saya tak bagi tahu kat siapa-siapa. Sebab orang kata perkara kadang-kadang ada benda yang kita tak perlu bagi tahu lah kan. So bila saya ada impian tu, saya set up dekat kepala saya, mana tahu dengan izin Allah kan. Saya dapat projek, orang tengah PKP tapi kita dapat projek. Lepas tu tak lama lepas tu, masa saya cakap petang tau, malam tu saya dapat panggilan telefon. Lepas tu daripada someone lah, kita meeting, borak. Lepas tu dia kata dengan saya, sebenarnya ada nak bagi job kalau nak kan. Lepas tu saya kata lah, job apa? Bincang. The value of the job is 5 million ringgit. Lepas tu saya rasa macam, aku baru je sebut tadi, Allah Akbar, macam cepatnya Tuhan buat kerja. Padahal kita belum lafazkan pada mulut lah, di bibir kita belum lafazkan lagi apa yang kita nak. Kita hanya fikirkan, kita hanya niatkan dalam hati, dan tiba-tiba ada orang yang datang dan membawa berita gembira itu kepada kita. At that moment baru saya cakap, saya kata, ya Allah, saya baru je saya terlintas, saya kata. Tiba-tiba dah datang. Masa itulah saya baru bagi tahu suami saya. Lepas tu dengan izin Allah lah, orang kata semua ni terjadi. Tapi ianya tidaklah terjadi macam tu saja. Dia tak adalah macam pump magic, ataupun tak adalah macam orang kata guna sihir, guna kuasa-kuasa gelap, superpower. Tidak. Sebenarnya kadang-kadang kan kita ni kita akan menilai diri kita sendiri. Kadang-kadang kita akan rasa kan, alah aku ni tak baik, mesti Allah tak nak bantu aku. Ada tak macam korang pernah beranggapan macam tu, pernah berperasaan macam tu? Sebenarnya percaya atau tidak, sejahat mana kita atau kita tak baik macam mana sekalipun, walaupun kita bukan beragama Islam sekalipun, Tuhan itu disebut dalam surah Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan, satu tu untuk kaum muslim, satu lagi bukan muslim. Maknanya Allah itu sangat pemurah dan penyayang. Dia akan bagi sahaja. Walaupun kita ni tak berapa nak baik. So korang tak boleh nak kata nanti macam, alah Dr. Azu boleh lah, dia macam okey, dia macam banyak knowledge, dia macam baik. Tidak, salah persepsi tu. Sebab apa? Sebab Allah bagi mengikut sangkaan hambanya. Ayat tu sangat penting. So kita first, sebelum kita start kelas lah, sekejap lagi kita nak start kelas, belum start lagi, baru mukadimah lah kan. Baru nak suruh korang ajak-ajak kawan dulu untuk dengar, okay. Baru mukadimah. So nak bagi tahu dekat sini, Allah berada dalam sangkaan hambanya. So kalau kita rasa macam kita ni tak berapa nak baik sekalipun, mintalah pada Tuhan. Sebab Tuhan akan makbulkan segala doa dan kata-kata yang kita ucapkan. Tadi sebenarnya, bukan tadi, semalam masa saya tengah solat, lepas tu saya terfikir, sebenarnya kan kalau kita ada mak, kita ada ibu bapa kita, mak kita lah especially, kita sayang tak dengan mak kita? Mesti kita sayang mak kita. Rasa-rasa mak kita sayang tak dekat kita? Sayang. Macam mana jahat sekalipun kita, kalau kita minta apa dari mak kita, rasa-rasa mak kita akan bagi tak? Ya, mak kita akan bagi, mak kita akan berkorban untuk kita. Macam ada satu cerita, ni cerita betul mengenai rakyat negara Jepun.
Korang tahu tak, dekat negara Jepun, bila orang tua dah tua sangat dan dah tak boleh dijaga, anak-anak akan bawa mak bapak dia kendong dekat belakang, hantar mak bapak dia masuk dalam hutan dan tinggalkan mak bapak dia di dalam hutan seorang diri. Lepas tu diorang balik sebab diorang dah tak mampu nak jaga mak bapak dia. That's the last resort that they will do for their parent. But ibu bapa diorang takkan buat macam tu. Ibu bapa dia ada satu kisah ni kan, bila dia kendong mak dia nak masuk dalam hutan tu, mak dia siap patah-patahkan lagi ranting dekat tepi jalan sepanjang perjalanan. Lepas tu anak dia tanya, kenapa patahkan ranting? Lepas tu mak dia cakap apa? Supaya senang nanti kalau kau nak balik, kau tak sesat. Tengok, bayangkan betapa kasih sayang seorang ibu dekat situ kan. Macam anak tak kisah pun, anak sanggup je untuk hantar mak kita dekat tengah-tengah hutan. Tapi mak takkan sanggup buat macam tu. Mak kita siap bagi guide, bagi segala-galanya. Macam itulah hubungan kita dengan Tuhan sebenarnya. Kita dengan Allah. Walau sejahat mana pun kita, Allah akan sentiasa ada untuk kita. Walau sezalim mana pun kita, Allah sentiasa ada untuk kita. Mintalah apa saja, Tuhan tetap akan bagi dekat kita. Itulah konsep ataupun metafora yang mudah untuk korang faham. So untuk malam ni insyaAllah kita akan kongsi juga macam mana kita boleh mencapai impian kita, beberapa tips dan cara. Mungkin ada yang dah menonton saya dalam kelas online transformasi hidup. Ni kira ulang kaji je lah untuk you guys. Tapi yang belum menonton, insyaAllah malam ni kita boleh berkongsi ilmu ni Right. Tapi mungkin meantime saya boleh tulis dekat komen tu, apakah antara impian yang korang nak capai pada tahun 2021. Boleh tulis 1 atau 2. Sekejap lagi saya akan bantu untuk plankan, untuk structurekan, untuk orang kata tunjukkan jalan macam mana nak mencapai impian tersebut. Okay, so kita nak share slide revisiting 2020. So basically malam ni sebelum saya nak kongsikan formula untuk kita design, untuk kita capai impian kita tahun 2021. So basically kita kena tengok balik tahun 2020 kita. Kita kena tengok balik semuanya dalam kehidupan kita, kenal pasti balik impian kita yang tahun 2020 tu adakah semuanya telah menjadi kenyataan ataupun hanya separuh saja ataupun tidak menjadi kenyataan langsung. So basically lah tahun 2020 ni memang beautiful destruction, orang kata penghancuran yang indah. Kerana apa? Kerana setiap yang berlaku ada hikmahnya. So kita kena yakin benda tu kan. So basically pertama sekali kita kena kenal pasti semua impian tahun 2020 kita yang belum menjadi kenyataan. Sebagai contoh yang senang, impian saya tahun 2020 saya nak ke Tanah Suci Mekah. Tapi impian saya tidak menjadi kenyataan pada tahun 2020. So macam korang, you guys ada impian juga. Impian you guys, apakah impian you guys yang belum menjadi kenyataan? So first step dalam mendesain ataupun mencapai impian tahun 2021 adalah dengan mengenal pasti impian tahun 2020 korang. Okay, so yang kedua, you guys kena buat analisis kenapa impian korang tu tak jadi kenyataan. Sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana nak buat analisis impian ni. Kenapa impian kita tak jadi kenyataan. Yang ketiga, kita kena identify ataupun kenal pasti faktor-faktor yang menghalang impian tersebut menjadi kenyataan. Banyak faktor, macam saya kata tadi saya nak pergi Tanah Suci Mekah, tapi faktor yang menghalang saya untuk pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan impian saya adalah COVID-19. Pandemik COVID-19 menyebabkan semua orang tak dapat pergi. Satu Mekah pun ditutup kan. Jadi itu adalah faktornya. So kita kena kenal pasti terlebih dahulu. Dan yang seterusnya kita kena tentukan semula jika impian tersebut masih lagi relevan untuk tahun 2021. Boleh tak kita guna pakai lagi impian tersebut ataupun mungkin impian tu kita kena bring forward ke tahun 2022. Sebab apa macam ni, minda kita kena design minda kita accordingly. Kita tak boleh letak banyak sangat tau dalam kepala.
Okey, bayangkan apa akan terjadi kepada anda sekiranya anda harus melakukan 15 kerja dalam satu masa. Mesti korang pun pancit kan? Walaupun kita ni perempuan perempuan ada tak saya punya audiens lelaki? Kalau ada tak apalah kan. Kalau perempuan kita kuat, kita superwoman kan. Perempuan ni memang terkenal dengan multitasking. Kita boleh buat 5-6 kerja dalam satu masa. Kalau korang drive, korang sambil drive, korang main WhatsApp. Kalau ada anak, korang jaga anak, bagi makan anak. Lepas tu siap ambil makanan makan kan. Kadang-kadang drive guna kaki. Ada tak situasi macam tu? So, itu perempuan. Tetapi kita tak boleh buat lebih daripada 10 kerja. Kan? Sama juga macam otak kita. Otak kita tak boleh buat lebih daripada banyak lah, terlalu banyak. Our brain cannot take a lot of things at the one time. Okay, we have to organize and structure it accordingly. Boleh sebenarnya otak kita ambil, tapi tak deliver lah. Macam kerja, sama je konsep. Kalau korang faham konsep, korang akan faham benda ni. So basically kalau korang nak capai impian korang, korang kena susun sebenarnya impian mana yang you nak capai dulu. Priority kan. Impian ni pula dia ada berbagai jenis. 1, impian yang kecil. 2, impian sederhana. 3, impian yang besar. So impian-impian kecil ni banyak tau. Macam sebagai contoh, impian kecil saya nak besok ada orang beli produk saya 3 produk. Impian sederhana, saya nak pergi travel. Impian besar, saya nak kahwin. Macam tu lah kan. So korang plan accordingly, alright? Okay, next. Kita akan cakap kenapa sebenarnya impian tahun 2020 kita tidak menjadi kenyataan. Okey, macam ni tau. Kan saya kata tadi, kita kena semak balik impian kita yang tak jadi kenyataan tahun 2020 tu apa kan? So basically ada 3 sebab utama kenapa impian kita tu tak jadi kenyataan. Okay? So yang ni memang korang tak boleh lari. Yang ni cakap lah 80 kali sekalipun, 100 kali pun benda ni tetap sama. Kenapa impian kita tak jadi kenyataan pada tahun 2020. So sekarang siapa yang dah tulis tadi impian apa yang tak jadi kenyataan, you guys boleh tengok faktor nombor 1, faktor nombor 2, faktor nombor 3. Antara ketiga-tiga benda ni, apakah yang menyebabkan impian kita cenderung untuk tidak menjadi kenyataan. Yang pertama, impian kita tu sebenarnya bukan ditetapkan untuk kita. It wasn't meant for you pun. Memang Tuhan tak tetapkan langsung untuk kita. Benda ni dinyatakan dalam Al-Quran. Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, supaya kamu jangan berduka cita. So dekat sini diterangkan kalau impian kita tu bukan untuk kita, janganlah berduka cita sebab memang dah ditulis ianya bukan untuk kita. Boleh jadi kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. So basically if it wasn't meant for you, you have to know that it wasn't meant for you. Okay, sebagai contoh mungkin kita dah cuba dari umur kita 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Setiap tahun kita revise sampailah sekarang impian tersebut tidak menjadi kenyataan. So mungkin sebenarnya it wasn't meant for you. So stop thinking about that and come up with a new one. Okay, so ada benda yang mungkin bukan ditakdirkan untuk anda. Ada benda yang ditakdirkan untuk anda tetapi sekejap sahaja untuk awak. Macam saya dulu, saya yakin saya ada jodoh dengan bekas suami saya dulu. Tapi jodoh kami tak panjang. Jadi saya kata dekat situ, it wasn't for me. He was for someone else. Mungkin jodoh panjang dia untuk orang lain dan jodoh panjang saya untuk orang lain. Tapi dekat situ kita ada jodoh. Cuma it wasn't forever. Macam itulah. Sama juga konsepnya ni. Kalau impian kita tak menjadi kenyataan kan, means that it wasn't meant for you. Tuhan memang dah tetapkan di bawah rezekinya bahawa itu bukan rezeki kita. Tahu kan? Ada 10 pintu rezeki. Siapa yang dah belajar dalam kelas panduan unggul saya, kelas ke-8, saya terangkan mengenai cara untuk mengekalkan impian. Dan dekat kelas tu saya bagi tahu ada 10 pintu rezeki yang mudah sangat untuk kita lakukan setiap hari bagaimana nak menarik rezeki. 9 daripadanya kita boleh cari
lagi satu tu memang ditetapkan oleh Allah. Namanya rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. So mungkin yang pertama inilah it wasn't meant for you. So tengok balik impian kita tahun 2020. Okay, apa yang kita tulis. Sebagai contoh kita tulis kat situ nak jadi Perdana Menteri. Sebagai contoh lah kan. So maybe dah bertahun-tahun kita nak jadi Perdana Menteri dan tak dapat menjadi Perdana Menteri. Mungkin it falls into the first reason. It wasn't for you. The title is not for you. The position is not for you. So it's not for you. Accept it, terima benda tu dan jangan berduka cita. Alright? Mungkin juga impian kita tak jadi kenyataan disebabkan faktor kedua. Okay, disebabkan perkara kedua ni. Sebabnya apa? Sebab ada perkara yang lebih bagus yang Allah sedang rancangkan untuk kita yang kita tak tahu. Benda ni disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia baik untuk kita. Dan boleh jadi kita mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Kerana Allah mengetahui apa yang kita tidak ketahui. So basically kalau impian kita tahun 2020 belum lagi menjadi kenyataan, maybe ada benda yang lagi bagus Allah sedang rancang untuk kita untuk tahun 2021. So kita kena percayalah. Sebagai contoh, saya percaya yang nombor 2 ni. Kenapa impian saya tahun 2020 tak menjadi kenyataan? Sebagai contoh, saya nak pergi Tanah Suci. Tapi Allah tak jadikan impian tu satu kenyataan untuk saya pada tahun 2020. Kerana saya yakin Allah sedang merancang sesuatu yang lebih baik untuk saya pada tahun 2022. So mungkin pada tahun 2022 saya akan pergi ke Tanah Suci dengan anak saya, ataupun mungkin tahun 2022 saya akan pergi ke Tanah Suci dengan family saya. Maknanya lagi gembira compare dengan tahun 2020 hari tu saya nak pergi dengan suami saya je kan. So kita tak tahu. So kita selalulah bersangka baik dengan Allah kerana Allah berada di dalam sangkaan hamba-Nya. Okay. Yang ketiga, kenapa impian kita tidak menjadi kenyataan? Sebab you know what? You are not ready for that yet. But insyaAllah the time will come. Inilah yang orang kata garisan rezeki. Macam tunggulah rezeki kau akan datang. Selalu kita dengar kan. Tapi orang terlepas dua lagi tadi tu. Mungkin that rezeki it wasn't meant for us. Okay, so kita kena kaji tau benda-benda ni. Kita tak boleh simply, korang tak boleh simply let go. Tak boleh sebab Tuhan kurniakan kita akal untuk kita berfikir. Lagi banyak kita berfikir, lagi senang impian kita jadi kenyataan. Lagi banyak kita tahu benda-benda macam ni kan, benda-benda teknikal ni, lagi senang sebenarnya impian kita jadi kenyataan. Sebab itulah saya cakap kat sini, share lah benda ni dengan kawan-kawan, tag lah kawan-kawan dekat situ. Ajaklah kawan-kawan untuk dengar sebab lagi banyak knowledge korang ada, lagi senang korang nak capai impian. Percayalah cakap saya. Okay? InsyaAllah dengan izin Allah. So yang ketiga tu, kita belum bersedia lagi untuk mencapai impian kita, tapi yakin impian kita akan jadi kenyataan. Ini pun disebut dalam surah Al-Baqarah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sebagai contoh paling mudah, kalau kita nak ada anak tapi Allah tak bagi anak lagi. Kita duk minta, ya Allah aku nak ada anak ni, kenapa kau tak bagi aku anak lagi ni? Ataupun kita kata, aku nak kahwin, ya Allah aku nak kahwin ni, kenapa kau tak bagi aku kahwin lagi ni? Aku nak kahwin, aku nak kahwin. Kita duk minta. Tapi sedangkan kita, mungkin sebenarnya kita belum bersedia lagi untuk kahwin. Sebab apa? Sebab kalau kahwin is a commitment, full time commitment. Tapi kita, diri kita sekarang, kita masih lagi huha-huha. Kita masih lagi nak enjoy. Kita masih lagi belum serius dengan seorang gadis ataupun dengan seorang jejaka. Kita masih lagi bila berhadapan dengan kekasih kita, ada perempuan lain lalu kita jeling kat sebelah kan. So we are not ready for that lagi. Jadi dekat situ, Allah kata masa kau belum sampai. Masa kau hanya akan sampai bila kau ready. Sama juga situasi macam kalau kita nak anak. Kalau kita tak ada anak, kita minta anak. Lepas tu Allah kata kita tak dapat anak. Macam saya cerita kawan saya beberapa kali keguguran. Dia kata aku asyik gugur je, aku asyik nak anak je. Tapi Allah bagi, lepas tu gugur. You know why? Because masanya belum sampai. Sebab kawan saya ni seorang yang masih lagi suka enjoy dengan life, suka lagi macam pergi clubbing, pergi club, you know, like enjoy life. So bayangkan kalau kita ada anak, kita tak boleh
buat macam tu. Dan kalau dia tak boleh nak berubah, macam mana Allah nak bagi anak? Macam tu lah, kita fikirlah benda ni kan. So basically, it's not the time. Until dia berubah, dan Allah bagi. Sama juga macam kita. Apa saja impian yang kita nak. Kalau kita rasa kita nak rumah besar, ada orang kata nak pindah rumah. Mungkin Allah tak bagi lagi kita pindah rumah. Sebab apa? Dia takut kalau kita pindah rumah nanti kita kena bayar bil yang banyak, nanti membebani kita dengan hutang. Ataupun bila kita pindah rumah, kita kena rumah kita kena masuk dengan perompak lah pula atau apa ke kan. Banyak benda. Jadi Allah kata belum lagi masanya. Bila kau bersedia untuk pindah, aku bagi kau pindah. Bila kau macam financial freedom, dah tak ada hutang, aku bagi kau pindah. Macam tu lah. Sama juga kalau nak pergi travel. Kita selalu complain. Alah, orang tu travel sana sini senang je. Jomlah abang kita pergi travel. Mungkin it's not the time yet. Kalau korang travel, mungkin something will happen. Jadi Allah kata jangan pergi travel dulu sekarang. Stop dulu impian tersebut. So basically apa yang saya nak cuba sampaikan sekarang, korang tengok balik impian tahun 2020 korang. Impian kita tu sebenarnya make sense tak? Impian kita tu sebenarnya jatuh dalam kategori keberapa? Korang boleh tulis dekat komen lah dekat situ kan. Impian korang yang tidak tercapai pada tahun 2020 jatuh dalam kategori yang mana? Yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga. Saya dah terangkan tadi. Yang pertama contohnya macam jodoh saya. It wasn't for me jodoh saya. Ataupun yang pertama ni dulu, you guys pun mesti pernah ada pengalaman ni. Macam kita kan pernah bercinta kan dengan orang kan. Macam saya lah, saya pernah bercinta. Saya pernah zaman-zaman dulu kan, kita pernah ada pasangan, kekasih. Lepas tu kita ada thought, harapan untuk berumah tangga. Masa ni masa zaman-zaman sekolah, zaman universiti kan. Tapi tiba-tiba lelaki tu accident meninggal dunia on the spot. So masa tu saya macam, wow, he wasn't meant for me, he wasn't meant for anyone. Tak ada siapa pun dapat dia. Macam, tak apalah, impian saya tak menjadi kenyataan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang lebih bagus sedang dirancang untuk kita. Contoh yang kedua ni, bila dulu sebenarnya saya dapat offer untuk migrate ke Australia. Tapi saya tak pergi Australia. Saya pergi ke Amerika. Saya sanggup. Saya tak pergi tu, masa saya tak pergi tu saya tunggu. Saya kata kenapa banyak sangat halangan. Rupa-rupanya sepanjang tempoh tunggu tu saya dapat offer daripada California. Kalaulah saya pergi, saya tak dapat offer. So ada yang lebih bagus sebenarnya Allah rancang untuk saya. Jadi bila saya pergi ke California, di situlah saya berjumpa jodoh saya. Jodoh yang insyaAllah kekal sampai bila-bila. Dan di situlah banyak pengalaman, banyak ilmu-ilmu saya belajar. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, kita belum bersedia untuk mencapai impian tersebut. So korang boleh tulis dekat komen, antara ketiga-tiga ni, mana satu yang falls into your kategori yang menyebabkan impian you guys belum lagi menjadi kenyataan insyaAllah. Alright, okay. Lepas tu saya terangkan juga tadi, kita kena kenal pasti faktor ketidakcapaian impian kita. Selain daripada kenapa impian kita tak jadi kenyataan tu, ada faktor-faktor yang menolak kenapa impian kita tidak menjadi kenyataan tadi kan. Antaranya adalah faktor luaran dan juga faktor dalaman. So faktor luaran ni kita akan kata, kita akan cakap, kita akan salahkan keadaan. Kita akan kata, alah impian aku tak jadi kenyataan sebab COVID. Macam saya lah, saya punya impian tahun 2020 ada 2 tak jadi kenyataan. Tapi yang lain Alhamdulillah Tuhan make it easy, semua jadi kenyataan. Yang 2 tak jadi kenyataan tu, yang pertama saya nak pergi Mekah, yang kedua saya nak pergi Greece. Patutnya hujung tahun ni kita nak travel pergi Greece, tapi tak jadi kenyataan. Dan pergi Mekah pun tak jadi kenyataan. Sebab faktor luaran seperti COVID, kan? COVID menyebabkan kita semua tak boleh travel. Macam you guys pun ada je faktor-faktor yang menyebabkan you guys tak boleh travel. Sebab korang kena retrench mobil, sebab tu tak boleh capai impian. Maybe sebab family korang halang korang untuk berkahwin. You guys dah ada pasangan dah, tiba-tiba parent kata tak nak lah dengan dia ni, mama tak setuju dengan dia. So dia jadi halangan. Faktor ketidakcapaian impian korang ataupun kawan-kawan korang sendiri menyebabkan impian korang tak menjadi kenyataan. Bila dia busuk hati dengan kita, dia sakit hati dengan kita, dia buat cerita macam-macam dengan kita, lepas tu bos pun tak suka dengan kita. Ataupun fenomena alam macam banjir yang sedang berlaku sekarang ni kan.
So basically ini adalah faktor luaran, tetapi dalam masa yang sama sebenarnya faktor paling kuat yang menyebabkan impian kita tidak jadi kenyataan adalah dalaman kita, sikap kita, pemikiran kita, jiwa kita, hati kita. Percaya atau tidak, ada je babe orang yang masa COVID mampu untuk capai impian dia. Sebab apa? Sebab pemikiran dia yakin tak kisahlah walaupun COVID aku nak juga capai impian aku. Walaupun kena retrench, aku nak juga kentalkan hati aku untuk capai impian aku. So faktor dalaman dia sangat kuat. Sikap dia, pemikiran dia, jiwa dia, hati dia kan. Tapi kalau dalaman kita tak kuat, dalaman kita yang menghancurkan kita. Pemikiran kita yang menyebabkan kita tak capai impian kita. Contoh paling mudah saya boleh bagi macam ni. Bila kita ada impian nak buat sales 5,000 sehari, tiba-tiba COVID datang. COVID adalah faktor luaran. Tetapi dalaman kita, otak kita cakap apa? Alamak, COVID, matilah aku tak boleh nak buat sales. Your word says that aku tak boleh nak buat sales. Makanya dekat situ ia akan membentuk the whole emosi dan turun dekat spinal cord menjadi behavior kita. So, salah siapa? Salah apa yang kita fikirkan. Salah diri kita lah kerana kita yang menyebabkan kita tidak berjaya mencapai impian kita. Okay, so ini kena faham. Korang boleh kenal pasti juga faktor ketidakcapaian impian ni. Tetapi apa yang saya nak maklumkan, faktor utama yang menyebabkan impian kita tidak capai bukannya faktor luaran tetapi faktor dalaman kita. Faktor yang menyebabkan impian kita capai pun adalah faktor dalaman kita. Okay, kalaulah korang fikir, macam saya kata tadi lah, saya just terfikir je dalam hati saya, dalam minda saya, PKP ni nak job, kau boleh nak tolong orang ramai, lepas tu kau boleh nak 5 juta lah, lepas tu banyak sikit saya boleh tolong. Just dalaman sahaja terfikir. The rest, God does the rest, orang kata. Macam tu kan. So, kita kena faham lah konsep ni. Korang tahu tak kalau korang tak faham konsep ni, apa yang saya sampaikan sekarang, sampai bila-bila pun it's gonna be very hard for you untuk mencapai impian you guys. Sebab apa? Sebab dalam ni ada resistance. Dalam otak kita cuba untuk menggagalkan kita, success blocker kita. Otak kita akan kata, tak boleh lah Roslina, tak payahlah buat sales. Tak boleh lah Zahir, jangan buat sales. You know, inside us cakap the same that thing, alright? So basically kita kena fix dulu dalaman kita, always yakinkan diri kita yang kita boleh, alright? Okay, so sekarang tadi saya dah kata kena buat analisis sama ada relevan atau tidak kita punya impian tahun 2021. Tahun 2020 tu kononnya nak carry forward ke 2021. Macam saya, you guys boleh buat macam ni lah, korang boleh tulis impian tahun 2020 apa. Lepas tu faktor halangan dia apa, lepas tu kalau carry forward relevan ke tidak. So, you guys boleh tulis impian 2020 korang nak pergi menunaikan umrah kan. So benda ni faktor yang menghalang adalah COVID. Lepas tu tahun 2021 relevan tak untuk kita teruskan sebenarnya kita punya impian ni. Kalau rasa-rasa relevan tulis, kalau rasa tak relevan tulis kat situ juga. Macam saya kata tak relevan langsung untuk saya ada impian pergi umrah tahun 2021. So buat apa saya nak letak dekat saya punya dream board? Buat apa saya nak letak dalam minda saya? Nak fikirkan tahun 2021 untuk pergi umrah sebab saya rasa tak relevan. Baik saya selitkan dalam minda saya something that even more relevant for me. Sebagai contoh mungkin travel dalam negara, tu relevan. Pergi pulau, tu relevan. Okay? So kena buat benda ni. Alright. So now baru kita akan bercakap macam mana kita nak redesign tahun 2021 kita, insyaAllah. Saya doakan semua ada impian dan saya doakan impian you guys akan menjadi kenyataan. Okay? Ini step pertama yang kita kena buat. Kita kena tanya diri kita, berapa lama yang masa yang kita nak untuk capai impian kita? Adakah realistik, boleh dicapai, berapa banyak impian tu? Adakah kita betul-betul bersungguh inginkan dan bila kita nak mula? Ini adalah soalan yang kita kena tanya dekat diri kita. Bear in mind, impian ni tak boleh dalam macam impian besar kita tak boleh ada banyak sangat dalam satu tahun tu. Kan?
sama macam company lah, bila kita manage company, kita tak boleh ada banyak sangat. Okay, so kalau kita bersungguh, kita kena buat tulisan nak, lepas tu kita circlekan besar-besar. Maknanya kita nak benda tu. Okay, this is how I'm going to teach you guys menggunakan apa yang kita namakan sebagai the domain of strategic leadership. Kalau kita belajar ilmu leadership, organizational leadership, self leadership, kita akan belajar mengenai the domain of strategic leadership. The domain of strategic leadership boleh bantu kita untuk mencapai impian kita. So dekat sini saya akan tunjukkan bagaimana anda boleh menggunakan the domain of strategic leadership juga. Okay, first thing first, korang lukiskan piramid. Okay, benda ni kita boleh buat untuk diri kita, untuk suami kita, untuk anak kita. Lepas tu, korang kena identify apa you guys punya misi, visi. Visi ni adalah future, impian. Apa yang you guys nak capai? Sebelah kiri ni kita ada untuk hidup dan sebelah kanan ni kita ada untuk organisasi atau kerjaya ataupun syarikat kita. Alright, so kita kena pasti dulu untuk hidup apa korang punya impian. Sebagai contoh, impian untuk hidup korang nak kahwin lah tahun 2021 ni. Kan ada yang single kan nak kahwin. Itu adalah impian besar kita tahun 2021. Tak kisahlah apa jadilah, aku nak kahwin juga tahun 2021. Tapi kena tengok relevan ke tidak kan. Kalau kita rasa macam okay, relevan aku kahwin sebab aku ada duit, aku ada rumah, mak izinkan, umur dah tua, dah tak sabar nak kahwin. Okay, relevan. Okay, so yang kedua kita kena identify kita punya kerjaya ataupun syarikat, impian syarikat ataupun impian kerjaya kita. Sebagai contoh untuk syarikat kita nak buat sales dalam 100k. 100k dalam masa 3 bulan. Okay. So ini adalah kita punya impian ataupun target visions organisation kita. Right. So impiannya. Okay. First thing first, what we have to do untuk design balik untuk dia kita capai impian kita ni, kita kena guna this formula lah, the domain of strategic leadership, by identifying korang punya misi ataupun sebab. Misi ni adalah the reason of existence. Okay. Dalam sebuah company, kita ada organizational mission. Dalam kehidupan pun kena ada misi. Misi adalah sebab. Sebab kenapa korang nak capai impian ni? Kenapa korang nak kahwin? Cuba tulis kat sini apa sebab, rasa-rasa kenapa korang nak kahwin? Cuba bagi tahu sikit. Sebab nak ada orang DCC. Macam tu lah. Ataupun macam tu lah lebih kurang, sebab nak kahwin, nak ada gadis DCC, nak ada jejaka DCC, nak ada orang untuk teman kita, menjadi peneman hidup kita. Ini adalah sebab kenapa kita nak kahwin. Okay, sama juga untuk syarikat kita. Kita buat, kalau syarikat kita nak sales 100,000 dalam masa 3 bulan. Kenapa korang nak sales 100,000 ni? Sebab boleh bayar zakat, RM 50k. Sebagai contoh lah kan. Sebab tu saya kena ada 100,000 dalam masa 3 bulan. Atau mungkin korang akan kata sebab nak bayar hutang. Apa sahaja sebab. Tapi you guys kena identify. Kalau korang tak identify benda ni, maknanya hidup akan orang kata terumak ambing lah. Sebab tu dalam sesebuah organisation, it is very important for us to structure our organization accordingly based on our mission, vision, mechanism of execution. Because without this, and then the organization has no hala tuju. Okay, so ini yang pertama. Yang kedua, kita dah tahu sebab apa kita nak dapat sales 100,000. Okay, ataupun korang boleh tulis dekat komen ni lah kalau ada impian you guys. Nanti saya akan masukkan impian korang dalam piramid ni. Okay. Okay, yang kedua adalah mechanism of execution, and MOE bukan Ministry of Education tetapi mechanism of execution. The mechanism of execution adalah how do we do right now? How do we do right now? Di mana kita berada sekarang? In order for us to achieve our dream. Sebagai contoh, kita nak kahwin.
apa yang kita buat sekarang, di mana kita berada. Saya bagi contoh ni dalam grup hari tu kan, saya kata kita sekarang sedang main Tinder. Sekarang sedang bertinder. Ataupun kita sedang ngorat seorang awek dekat tempat kerja, kat office. Gitu. Right? Itu adalah korang punya mechanism of execution. Maknanya korang punya how do you guys do right now? You know, how do you do right now? Where are you right now? Okay, so korang tengah mengorat seorang awek dekat tempat kerja. Okay lah tu, inline tak dengan korang punya vision? Inline lah maknanya, sebab vision nak kahwin. So apa yang kita buat sekarang, kita mengorat awek. So maknanya dia sehala. Okay, sama juga untuk organisasi ataupun syarikat kita. Untuk syarikat kita, DC kita nak dapat 100k, apa yang kita buat sekarang? Dengar live. Macam mana nak buat bisnes. Lepas tu apa kita buat lagi? Kita sign up kelas marketing. Inline lah tu, nampak tak? Macam it's very inline with your dream. Okay, so yang ketiga sebenarnya strategi. Strategi ni saya akan sentuh lepas ni. Okay, macam mana kita nak capai impian kita. Basically untuk mencapai impian kita kan, kita boleh pergi menggunakan pelbagai cara. Okay, korang boleh naik kenderaan, let's say korang naik bas. Kalau korang naik bas, korang akan ada banyak perhentian kan. So bila ada banyak perhentian, lambatlah nak capai impian. Kalau korang naik basikal, lagi lambat nak sampai impian tu kan. Tapi kalau kita naik kereta Audi, kereta sport yang high power kan, so lagi cepatlah korang nak sampai impian. Itu adalah strategi. Strategi is basically the vehicle on how we want to achieve our dream. So dekat sini, macam Adam Nova cakap misi belum berjaya, perkahwinan saya yang lepas gagal. Okay. Macam Zahir kata nak kahwin sebab nak ada keluarga sendiri. Betul lah tu, nak kahwin tahun 2021 ke Cik Zahir? Kalau tahun 2021, Cik Zahir cuba tulis kat sini mechanism of executionnya apa? Adakah sekarang sedang cuba untuk bersosialisasi ataupun sedang cuba untuk berkenalan dengan orang, buat networking? If that's what you are doing, you are in line with your impian. Tapi kalau kita duduk saja di rumah, menutup pintu semua, tak nak jumpa orang, makanya kita tak in line dengan kita punya impian. So dekat sini, basically kita kena buat. Piramid ni kan, memang kena buat. Korang tahu tak, benda ni saya ajar daripada saya dekat UM, dekat MSU, dekat UniKL. Saya bawa daripada California, masa kat Pittsburgh. Benda yang sama je. Cumanya bezanya, sekarang ni kita bercakap dalam bahasa Melayu. Sebelum ni semua benda ni saya ajar dalam bahasa Inggeris. Dan sebelum ni kita fokus pada organisasi. Kita tak fokus pada life. Kita fokus pada kerjaya dan syarikat. So today, I'm telling you guys, in order for you to success, korang kena buat benda ni. Ajar anak-anak kita untuk kenal pasti misi. Sebab apa impian? Kenapa nak belajar, nak dapat straight A, 12A? Ataupun ataupun nak pindah rumah kan, whatever it is, korang kena identify. Okay, back to our strategy tadi, macam saya bagi tahu, strategi adalah cara bagaimana kita nak mencapai impian kita. Kadang-kadang kalau kita naik kenderaan yang laju, maka lajulah kita sampai. Kalau kita naik kenderaan yang perlahan, maka perlahanlah kita sampai. Okay, minum sekejap. Okay, so sekarang saya nak beritahu strategi lah Strategi dekat sini, tak boleh nak explain kat sini. Strategi kita explain dekat the next page. Tapi kena kenal pasti impian dulu, okay? Macam impian hidup kat sini, contoh nak ada anak kan? Impian sini nak keluarkan zakat 30,000. Tulislah whatever impian yang anda mahukan, tolong tuliskan. Dekat sini baru korang akan nampak nanti, okay? Strategi adalah kenderaan. Okay, ada dua kenderaan ekspres yang saya akan bagi tahu hari ini. Ada dua kenderaan yang akan bawa anda pergi
sampai laju. Okay, express. Kita panggil kereta Audi lah. Kereta Audi ni adalah strategi kita. Sebenarnya ada banyak cara. Korang boleh belajar dari ramai lagi guru dan ramai lagi mentor. Strategi nak capai perniagaan itu, nak capai ini, nak capai itu. It's up to you. You boleh belajar. Macam saya bagi tahu, strategi adalah vehicle. Terdapat banyak kenderaan dekat dunia ni. Pilihlah, nak naik kereta boleh, nak naik motor boleh, nak naik kereta boleh. Kalau macam saya nak naik jet pejuang. So jet pejuang saya apa? Akal dan juga kuasa Allah. Dua benda ni adalah jet pejuang yang akan bantu saya mencapai impian saya. Kalau saya minta sekarang, ya Allah, saya nak besok benda tu jadi kenyataan, insya-Allah dengan izin Allah. Itulah jet pejuang kita. Strategi. Tapi ada orang tak nak naik jet pejuang, nak naik basikal. Naiklah basikal. Mungkin kita set up impian kita hari ni, basikal kita akan sampai pada impian kita mungkin hujung tahun ni kalau kita naik basikal. So mulai dari malam ni saya urge semua orang untuk kita sama-sama naik jet pejuang ataupun naik kereta Audi untuk mencapai impian kita supaya laju sikit lah. Sebab bila dah capai kita boleh move on to the next impian. Itu yang bestnya. Kalau lah tak capai, selagi tu kita kena holding on. So macam tak best lah kan, macam lama lah kita nak capai. So better kalau macam kita capai sekarang, lepas tu besok kita design impian baru, lusa kita design impian baru. Best lah, macam best lah. Macam shopping lah kan, beli barang. Hari ni barang dah sampai, besok beli lagi, lusa beli lagi kan. Macam tu lah, okay. So keywordnya semua orang kena guna pakai adalah yakin. Yakin dekat diri sendiri, yakin dekat Tuhan. Dua je keyword saya. Kalau dalam kelas panduan unggul berhidup pun memang saya bagi tahu ada keyword yang semua orang kena pegang, yakin. Okay, yakin dekat diri kita, kita mampu. Yakin dekat Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia tak pernah mustahil bagi Tuhan. Sebut saja, insya-Allah Tuhan akan bagi dengan izin Allah kerana Allah berada di dalam sangkaan hamba-Nya. Tak kisahlah kita baik, kita jahat sebab konsepnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay, clear Alright, strategi yang pertama adalah guna akal. Guna akal. Strategi yang kedua adalah guna kuasa Allah. Untuk kelas malam ni, saya tak akan sentuh mengenai strategi kedua guna kuasa Allah. Saya yakin ramai dah belajar guna kuasa Allah ni. Salah satu ilmu yang saya ajar di bawah konsep kuasa Allah adalah hukum daya tarik. Siapa dah belajar, siapa dah pernah buat, siapa yang dah pernah impian menjadi kenyataan melalui hukum daya tarik, bolehlah komen-komen sikit dekat kita punya Facebook ni kan, insyaAllah. Okay, so guna kuasa Allah ni contoh paling mudah cabutan bertuah. Masa saya dululah kahwinan pertama dulu kan, bila baru-baru kahwin dulu kan, pernah lah dapat dengan izin Allah kita dapat macam free honeymoon package out of nowhere kan. Entah mana-mana dah dapat kan, tiba-tiba je dapat free honeymoon package kat Tanjung Jara, siap flight ticket untuk 2 orang, lepas tu all inclusive. Guna kuasa Allah lah tu, macam kita tak tahu pun Allah nak bagi, Allah nak bagi. Sebab itu rezeki yang telah ditetapkan, rezeki nombor 1 tadi. Sama juga kalau misalnya kita minta dengan Tuhan malam ni kita bangun, lepas tu ya Allah besok aku nak bahagia, ya Allah besok aku tak nak sedih-sedih sebab yelah sekarang ni tengah sedih, tengah tengok live Dr. Azu pun tengah muram je kan. Minta dengan Tuhan, tiba-tiba bangun je besok Allah hilangkan kedukaan kita. Jadi dekat saya tahu, saya dulu berapa kali saya selalu nangis macam kadang-kadang kita tak nangis depan orang, kita menangis dalam bilik air. Saya kata, ya Allah tariklah semua kesedihan ni, keluarkan saya dari kesedihan ni, tak naklah sedih-sedih lagi. Keluar je dari bilik air, saya macam tak ingat, apa jadi kenapa saya sedih saya tak boleh nak fikir Lepas tu saya macam, macam tak sedih, okay tak apalah. Tiba-tiba datang mood gembira. It is kuasa Allah, percaya cakap saya. So siapa yang sedih, korang boleh buat, okay. Hari tu pun saya ada bagi tahu live. Bukan, saya buat posting kat Facebook saya. Saya kata kalau sedih tu, masa siapa yang tengah berduka, bersedih sekarang ni kan, let's say lah nak kahwin, tak kahwin-kahwin lagi, nak duit banyak, tak dapat lagi duit banyak, masuk bilik air lagi menangis lah sekejap kan, menangis, shower tu, lepas tu programkan balik diri, cakap lah saya bahagia, saya tak sedih, saya yakin Tuhan mampu untuk tarik kesedihan saya, cakap je masa air tengah mengalir tu kan. Sebenarnya benda ni kan, dia dulu ustaz saya masa kat sekolah pernah cakap sebenarnya, baru saya teringat balik lah bila saya dah belajar baru saya teringat balik. Tapi ustaz saya punya cara lain. Dia kata macam ni, masa kita tengah mandi, lepas tu baca Al-Fatihah,
Dan masa air tengah mengalir dan Al-Fatihah tengah kita baca, cakapkan pada diri sendiri yang kita ni tidak sedih, dan cakapkan pada diri sendiri semua penyakit yang ada dalam tubuh badan kita akan keluar mengalir macam air yang mengalir. Ustaz saya pernah cakap dan saya selalu buat, saya memang buat benda tu. Sampai sekarang kalau saya sakit kepala, saya memang baca Al-Fatihah, saya yakin air yang turun tu mengeluarkan semua penyakit-penyakit saya. Alhamdulillah benda tu jadi. Dan inilah yang dikatakan dengan kuasa Allah tu, kan? So bila saya keluar je, saya sakit kepala gila, migraine, saya akan mandi. Lepas tu bila mandi saya akan amalkan apa yang ustaz saya suruh buat tu. Dan bila keluar dari bilik air, sakit kepala saya akan hilang. Saya macam magic lah. Betul lah ni ustaz cakap. So sama juga macam formula Dr. Azu, kalau anda sedang bersedih, anda sedang berduka lara, anda tengah berseorangan dekat rumah PKP, tak ada pasangan, seorang, boring kan. Sekejap lagi nangis lah sekejap dan bila aku nak gembira, cakap macam tu konon lah kan. So insyaAllah jadi nanti keluar bilik air ataupun besok pagi bangun, kita akan jadi a happy program. We call it a happy program. So itu kuasa Allah. Banyak juga saya sentuh, tapi saya tak sentuh banyak sebenarnya sebab ilmu hukum daya tarik hanya satu. Korang belum belajar ilmu gelombang suara, gelombang bunyi, ilmu aura, lepas tu IKHU, banyak lagi. Tapi siapa yang dah sign up dulu kelas IKHU saya pernah buka untuk limited edition. You guys belajar lah tu ilmu aura, nak dapat akal aura macam mana, gelombang bunyi lah, tambah benda tu, banyak lah insyaAllah Right, so hari ni kita cakap pasal akal je. Strategi pertama, naik jet pejuang. Saya kata tadi nak capai impian, kita nak pergi laju je babe. Korang tak payahlah merangkak-rangkak lagi sebab korang dah belajar benda ni kan. So dah jadi apa orang kata, anak murid Dr. Azu ni, kita pergi lah sama-sama naik jet pejuang, pergi capai impian kita. Okay, guna akal kita. Macam mana guna akal kita? Yang pertama, kita ada kuasa. Sebenarnya setiap manusia ada kuasa. Ini ilmu teori daripada kelas kepimpinan. We call it legitimate power. Yang pertama, kuasa sah. Kedua, kuasa pakar. Ketiga, kuasa rujukan. Keempat, kuasa reward. Kelima, kuasa paksaan. Semua antara kita mempunyai kuasa. Percaya atau tidak, we are all have a power. The power, okay? So, kita gunakan kuasa yang kita ada untuk capai impian kita. Benda ni senang je. Korang tahu tak, macam kuasa pertama, kuasa sah, legitimate power, adalah kuasa yang diberikan secara sah lah. Macam dalam jawatan ke, sebagai contoh macam polis. Polis kan ada kuasa, dia suruh korang berhenti, korang berhentinya. Dia suruh korang buat apa benda, korang akan buat. Sebab apa? Sebab kuasa yang dia ada, kuasa sah. Okay, dia suruh you guys bagi RM50 untuk apa orang kata bribe kan, rasuah, korang akan bagi. Tercapailah impian dia untuk dapat RM50. So dia menggunakan power dia, kuasa dia gunakan akal dia kan, melalui kuasa yang dia ada. Kita pun boleh buat sebenarnya. Okay, macam Perdana Menteri kita pun ada kuasa sah. Bila dia kata semua orang duduk rumah, impian dia adalah untuk membersihkan coronavirus daripada Malaysia. So dia suruh semua orang duduk rumah, dia gunakan kuasa dia untuk suruh semua orang duduk rumah. So semua orang duduk rumah. Okay, dah. InsyaAllah tercapai impian nanti. So macam kita fikir, kita ada tak kuasa sah ni? Okay, kalau tak ada, tak apa. Kita move on to the next one. Kuasa pakar, expert power. Kalau kita an expert, we can use our power to make our dream come true. Sebagai contoh macam saya kan, saya yakin saya ada kuasa pakar sebab I'm an expert in my field. Okay, saya rasa bidang saya memang kepimpinan diri, keluarga, organisasi, children development, parenting. Jadi saya ada kuasa dekat situ untuk bercakap dekat TV, dekat radio, dan daripada situ orang kenal saya. Bila orang kenal saya, orang cuba tanya, Dr. Azu buat apa? Oh ada training. Dr. Azu jual apa? Oh ada produk. Macam tu. So impian saya untuk membantu ramai orang tercapai melalui kuasa saya sebenarnya. Kuasa kepakaran yang saya ada. Okay, sebab tu best lah kalau kita boleh ajar anak-anak kita untuk jadi expert, untuk jadi doktor betul lah, medical doctor, ataupun doktor filosofi, ataupun jadi peguam, ataupun jadi pakar lah, specialist in anything.
best. So kalau kita dapat didik anak kita jadi tu, makanya satu hari nanti dia boleh gunakan kuasa dia tu untuk menunaikan impian dia. Tahu tak, melalui kuasa dia lah dia dapat beli rumah, dapat beli kereta sebenarnya melalui kuasa yang kita ada. Okay, yang ketiga, kuasa rujukan kita. Kuasa rujukan ni adalah reference power. Bila orang suka kita, kita kena jadi idola, baru impian kita mampu jadi kenyataan. Sebagai contoh, macam Datuk Siti Nurhaliza mempunyai kuasa rujukan, reference power. Apa saja yang Datuk Siti jual, percayalah orang akan beli. Kalau kita suka dengan dia, kita beli. Kita tak kisahlah dia, walaupun dia hanya jual air durian Belanda, tapi kita akan beli. Sebab apa? Sebab dia menjadi idola kita. So korang tengok dekat diri korang, adakah korang idola kepada orang lain? Adakah kita di tahap itu? Kalau kita dekat situ, senang untuk kita menjual ataupun senang untuk kita close deal dengan orang. Kalaulah kita ni idola orang, tahu tak, kadang-kadang kita dapat benda free sahaja. Contohlah macam saya pun kadang-kadang adalah, alhamdulillah lah, orang bagi banyak benda lah yang macam saya kata, saya baru teringat nak makan, ada orang bagi, tercapai impian saya nak makan. Sama juga macam dulu kan kita ada beberapa orang selebriti kita yang kahwin dengan raja kan, lepas tu yang kahwin dengan orang-orang kaya, sebab diorang ni menjadi idola sebenarnya, rujukan. Jadi dari situ dia gunakan kuasa dia untuk memikat orang-orang kaya ni, dan dia kahwin dengan orang kaya. Dari situ dia dapat rumah percuma, dia dapat kereta percuma. Itu maksudnya kuasa rujukan. Okay, kuasa reward adalah berdasarkan reward yang kita ada. Tak kisahlah apa saja bentuk reward yang kita ada. Kalau kita offer orang something, lepas tu kita menggunakan kuasa reward kita lah, ganjaran. Kadang-kadang kuasa reward ni ada dekat parent kita, mak dengan bapak kita. Impian diorang nak tengok anak dia puasa penuh 30 hari. Jadi dia menawarkan ganjaran. Dia cakap, okay, kalau adik puasa penuh 1 hari, mama bagi RM1. So maknanya dia offer ganjaran, kuasa reward kan. So anak dia pun puasa lah semata-mata nak dapat RM1 tu. Tapi dalam masa yang sama penuh 30 hari. So impian mak dia nak tengok anak dia puasa penuh tercapai melalui kuasa reward tersebut. Dalam sikit deep kita punya lesson malam ni kita punya kelas Tapi inilah kelas leadership insya-Allah Dan last kali adalah kuasa paksaan. Korang tahu tak, dengan kuasa paksaan pun boleh jadikan impian kita satu kenyataan. Sebagai contoh, kalau kita ni kita guna kuasa paksaan terhadap pasangan kita. Kita cakap dengan dia, abang baik belikan saya rantai emas. Kalau tidak, saya cari orang lain. Sampai macam tu sekali, kita paksa dia kan. Jadi suami kita pun takut kan, dia pun belikan rantai emas. So kita dapat rantai emas tu impian kita kan. So dari situ impian kita menjadi kenyataan. Ataupun mungkin perompak-perompak kan yang berimpian untuk dapat duit RM500,000. So dia pergi bank, dia gunakan kuasa paksaan, dia hunusnya pisau dekat pegawai bank dan dia suruh pegawai bank bagi dia RM500,000. Dia paksa pegawai bank untuk bagi RM500,000. Dia dapat duit RM500,000. Dia dapat tunaikan impian dia melalui paksaan. Okay, so semoga perkongsian yang pertama, gunakan kuasa yang kita ada, mampu untuk membuka minda anda untuk melihat kepada diri anda sekarang. Okay, kuasa apa yang aku ada? Korang sekarang ni maknanya you guys dah boleh identify yourself. Kuasa apa yang korang ada, dan daripada kuasa ni gunakanlah untuk capai impian kita. Gunakan. Okay, kuasa pakar. Mungkin salah seorang daripada kita yang sedang menonton ni pandai urut orang kan. Kepakaran tu. Tahu tak? So macam mana korang nak gunakan kepakaran korang untuk capai impian korang? Boleh. Ataupun mungkin antara kita pandai mengaji. Kuasa pakar tu. Macam mana kita nak ajar orang mengaji dan daripada situ kita nak capai impian kita. Ataupun kuasa rujukan atau reward ataupun paksaan. So kenal pasti apakah kuasa yang ada pada diri kita. Kemudian daripada situ kita salurkan untuk mencapai impian kita. Macam saya bagi tahu tadi, saya ada kuasa pakar, saya ada kuasa rujukan yang selalu saya guna untuk menunaikan impian saya. Okay,
So anda pun mampu untuk melakukan perkara yang sama. Okay, yang kedua adalah membetulkan reticular activating system kita. Yang ini saya pernah buat video. Kalau terlepas video saya, boleh tengok balik dekat page, bukan personal page Dr. Hajah Azuraida Syahadan. Macam mana untuk membetulkan RAS untuk mencapai impian kita. So basically, keyword sebelum kita betulkan reticular activating system kita adalah pertama kita kena maafkan orang, kedua kita kena buang dendam, ketiga kita kena doakan orang sentiasa. So 3 keywords untuk betulkan, sucikan RAS kita. RAS ni apa? Ada yang tanya, tak pernah dengar pula kan Dr. Azul punya kelas. Okay. RAS adalah reticular activating system ataupun penapis yang ada di dalam otak kita yang dicipta oleh Tuhan. Benda ni bukan dicipta oleh Dr. Azul, tidak. Benda ni benda sains. Kalau kita boleh bedah otak kita, kita boleh nampak. Kita boleh nampaklah kedudukan reticular activating system di dalam otak kita. Tujuannya menapis maklumat masuk ke dalam otak kita. Dia macam penapis, korang nak minum teh, korang letak penapis kan supaya yang tak berkenaan tak masuk, hanya yang teh sahaja masuk kan. Sama juga macam minda manusia. Apa yang tak berkenaan dengan kita akan ditapis oleh reticular activating system kita. So kalau kita fikirkan kejayaan yang akan masuk, penapis tu. Tapi kita kena betulkan dulu RAS kita. Kalaulah penapis kita ni dah kotor sangat, dah selalu ingat kegagalan, dah selalu ingat benda-benda tak elok, dah selalu ingat kekecewaan, makanya itulah yang akan masuk. So kita kena betulkan balik. Okay, cara nak betulkan balik tu macam mana? Yang pertama, kita kena ada target. Kita kena tahu apa yang kita nak. Benda ni anda boleh buat malam ni, insyaAllah. Dengan kuasa Allah dan dengan kekuatan minda, esok lusa boleh jadi kenyataan lah kalau RAS ni kita betulkan. Okay, sebagai contoh, kalau saya selalu betulkan RAS saya, parking. In term of the parking, saya memang akan dapat VIP parking. Saya kata regardless of what, parking saya akan depan entrance. Tak kisahlah ke mana saya pergi. Itu saya dah bagi tahu reticular activating system saya. Dan dengan kuasa Allah, kalau saya pergi ke mana-mana, memang saya dapat parking. Even though tempat tersebut adalah satu tempat yang crowded, yang memang orang kata macam, hey, susah nak parking ni. Tapi tidak susah untuk saya. Macam bagi saya, bila saya datang je, tiba-tiba ada kereta keluar. Ataupun bila saya pusing lagi sekali, dapat parking depan entrance. Sebab saya dah betulkan RAS saya hanya untuk dapatkan parking. So korang pun boleh buat benda yang sama. Malam ni you guys boleh fikir macam nak dapat rezeki, nak buat sales, nak bantu orang, apa sahaja yang you terfikir you boleh buat. Cara yang pertama, target apa yang kita nak. Okay, so contoh besok nak close deal 3 produk dengan orang. So target kita close deal 3 produk. So kita tanamkan dalam kepala kita nak close deal 3 je produk dengan orang. Lepas tu yang kedua, apa yang kita kena buat, kita kena bayangkan bagaimana perkara tersebut berlaku. Sebagai contoh, mungkin kita tiba-tiba dapat SMS. Tiba-tiba ada orang kata, abang, saya nak beli produk abang. Alamak, mana dia dapat nombor aku? Aku pun tak tahu. Tapi tak apalah, layan dia. Kita bayangkan bagaimana transaksi itu terjadi. Okay? Yang ketiga, kita kena yakin bahawa apa yang kita lakukan ni akan membantu orang. Okay? Yakin ia akan membantu orang dan bantu diri kita. So yakin yang produk kita ni mampu bantu abang ni. Let's say kita jual keropok kan. So kita yakin keropok kita ni sedap, boleh bagi abang ni kenyang. Kalau kita jual minyak angin, kita yakin minyak angin kita ni mampu untuk bagi abang ni hilang sakit kepala. Last kali, masa kita tengah bayangkan tu, ni untuk betulkan RAS kita doakan. Doa dalam hati kita, ya Allah, bagilah close deal 3. So korang set up lah, korang duduk dekat satu tempat yang sunyi, ataupun macam tengah malam ke, boleh bangun tahajud ke, masa tu boleh betulkan RAS. Ataupun dalam bilik air pun boleh betulkan RAS sebenarnya. Masa tengah duduk tepi sungai, boleh betulkan RAS. Masa tengah duduk tepi laut, boleh betulkan RAS juga. Jangan betulkan RAS masa tengah bising-bising, tak boleh. Otak kita ni memerlukan satu situasi yang tenang. Sebab tu saya kalau driving, saya tak suka dengar radio. Saya suka untuk membetulkan RAS saya semasa driving. Masa itulah otak berada dalam gelombang alfa, gelombang tenang.
So masa tu jugalah senang untuk kita mencapai impian kita. Okay. So yang ketiga, korang boleh guna teknik tanya minda separa sedar. Ni dalam buku panduan unggul ada tulis. Okay. Macam mana nak guna teknik tanya minda separa sedar ni, senang sangat. Semua orang boleh buat, insyaAllah besok korang dapat jawapan. Percaya atau tidak, insyaAllah dengan kehebatan akal kita, kita akan dapat jawapan besok. Cara dia, malam sekarang sebelum tidur, dah baring atas katil, jangan tengok phone tau. Letak phone tu 10-15 minit sebelum tidur tu letak kat tepi. Do not touch your phone. Kalau nak set alarm awal-awal, lepas tu letak tepi. Lepas tu masuk tengah baring tu, tapi nak lagi best, tulis impian kita. Sebagai contoh rumah besar ataupun nak close sale kan. So masa kita tengah baring kat katil atau time nak tidur tu, otak berada dalam gelombang tenang. Masa ni kita tanya minda separa sedar kita, macam mana nak close sale besok hari? Macam mana nak kahwin tahun ni? Macam kata Tuan Zahir nak kahwin kan. So tanya minda separa sedar kita, macam mana nak dapat pasangan yang menepati cita rasa saya? Macam mana nak berkenalan dengan si polan-sipolan? Sekiranya sudah ada calon yang kita berkenan kan, kita nampak kat social media, aku berkenan lah dengan dia ni. So malam ni tanya dekat minda separa sedar kita, macam mana aku nak bercakap dengan si Azizah ni? Macam mana aku nak bercakap dengan si Aminah ni? Tanya. Anda tak perlu cari jawapan, kerana jawapan akan datang dengan sendirinya besok hari atau tengah malam nanti ataupun lusa. Bila jawapan tu datang, selalunya masa kita tengah mandi, kita dapat idea tiba-tiba. Masa dapat idea tu tulislah. Ataupun masa kita tengah drive, kita akan dapat idea. Tengah drive, tiba-tiba pop dapat idea. So tulis, sebab bila jawapan tu datang, dia datang sekali je. Lepas tu kita tak tulis, lepas tu kita kata, jap aku ingat. Bila dah sampai tempat kerja, percayalah korang tak akan ingat. So korang kena tanya balik. Benda ni selalu jadi, bukan selalu jadi, saya selalu buat lah. Dulu, saya selalu tanya macam mana saya nak jumpa orang ni malam tu kan. Saya tanya, besok tu saya dapat idea macam mana nak jumpa. Ataupun kalau saya ada, hari tu saya tak tahu nak bagi nama buku saya apa saya masuk kampung Rasli kan. Lepas tu saya kata saya dah pergi melawat 12 tribes orang asli dekat Malaysia. Lepas tu saya kata saya nak buat buku ni pasal orang asli ni. Tapi saya tak tahu nak tulis apa. Apa orang asli Malaysia ke apa, fikir tak boleh fikir kan. Lalu saya guna teknik minda separa sedar. Masa malam tu saya tanya soalan saja. Saya kata apa tajuk sesuai untuk buku orang asli saya. Lepas tu saya tidur. Saya tak fikir jawapan pun. Saya tidur. Saya bangun pagi, masa saya tengah mandi, tiba-tiba saya dapat ilham. Masa tu dapat ilham datang tiba-tiba, jejak pribumi Malaya. So saya macam saya terus keluar, saya terus type dekat phone saya, jejak pribumi Malaya. So maka terhasillah buku Jejak Pribumi Malaya. Benda ni sangat best tau. Korang boleh guna untuk semua benda. Jangan tanya banyak-banyak, tanya satu soalan at one time lah. Kita satu malam, satu soalan, satu malam. Macam tu. Jangan banyak-banyak. Sebab minda kita akan overcrowded nanti kan. So kalau boleh biasakan diri kita untuk organize our mind properly. So malam ni plan awal-awal. Apa soalan best korang nak tanya minda korang? Best kalau you guys aplikasikan benda ni, pretty much of everything can be revealed with your brain. So contoh, macam mana nak close sales 5 produk? Macam mana nak naik pangkat? Macam mana nak dapat anak seorang lagi yang brilliant? Macam mana nak kahwin seorang lagi? Ambil kau, itu pun ada. Macam mana nak suruh suami saya jadi baik? Macam mana nak pakai rantai, nak beli rantai emas? Macam mana? Tanya sahaja minda anda tanpa memberikan jawapan. Okay? So, sebab otak kita akan cari jawapan untuk minda kita, insyaAllah. Okay. Hai yang baru join kita, Assalamualaikum. Lepas tu kita ada Tuan Arham. Hai Tuan Arham, apa khabar? Orang dah nak habis, awak baru nak masuk Saya baru menerangkan mengenai gunakan teknik tanya minda separa sedar untuk mencapai impian kita. Satu malam satu soalan. Sebenarnya basically
Puan Zuhaili, sebenarnya kalau misal kata kita dah dapat, kita terjaga tengah malam dan kita dapat jawapan kepada persoalan kita, impian kita tu, makanya kita nak tidur balik tu kita tanya lagi soalan lain. You guys boleh buat benda macam tu, okay? So, benda ni best sebab ia mampu untuk menunaikan impian jangka pendek kita ataupun impian kecil-kecil kita. Okay, benda paling best kalau korang tak tahu nak letak harga, nak jual produk, korang tak tahu nak letak harga, pening kepala, berapa nak letak harga, berapa nak letak harga, tanya je Minda Parasida sebelum tidur malam nanti. So what you can do is put your phone away for 15 or 20 minutes before you go to bed. Lepas tu baring kat katil sambil bertanyakan soalan tersebut dan tidur with that question. Apa saya nak, macam mana saya nak dapatkan sales esok, macam mana nak dapatkan 5 orang customer, macam mana nak dapatkan duit percuma RM1,000 dalam bank, macam mana nak menang cabutan bertuah, macam mana nak beli rumah besar, macam mana nak ada bini baru, macam mana ada anak baru. Tanya sahaja. InsyaAllah you will get the answer. Like I said, esok pagi ataupun selalunya satu hari je lah, sebab minda kita ni is very extraordinary. Dia buat kerja pantas je. Once kita tanya, kita activate the creativity button in our brain. Lepas tu tomorrow when we wake up, minda Parasida kita already has the answer. So that's why kita kadang-kadang dapat jawapan di waktu tengah pagi, pukul 3 pagi, 4 pagi, ataupun kita bangun pagi-pagi, kita dapat jawapan kepada apa sahaja jenis persoalan yang kita tanya. Alright, so kalau yang tengah bersedih pun sama. Tanya je minda kita, macam mana nak bagi aku jadi happy. Ni saya baru buat hari tu. Hari tu saya ada sedikit rasa ketidaktenangan lah. Lepas tu saya kata, macam mana saya nak happy ni Tiba-tiba bila malam tu saya tanya minda saya, besok tu saya dapat idea untuk contact one of my friends. Saya contact lah, saya kata, hai Ana kat mana ni? Lama tak jumpa. Lepas tu dia kata, Akak, Ana nak pergi camping. Jom kalau Akak nak ikut. So I was like macam, aku pun tak tahu kenapa aku message dia. Kan? Macam, dah lama rasanya tak message Farhana. Tapi tiba-tiba je otak saya suruh saya message Farhana. So at that time bila saya message Farhana kata dia nak pergi camping. So saya kata okay saya pun nak pergi camping. So kita pun pergi camping. So macam itulah istilahnya. Okay. So clear about number 3. So saya dah beritahu 3. Pertama, like I said, gunakan kuasa yang kita ada. Okay, ada 5 jenis kuasa. Kedua, betulkan reticular activating system kita. Sebelum tu kita kena maafkan orang, buang dendam dan doakan setiap individu di dalam hidup kita. Yang ketiga, gunakan teknik Minda Parasida. Dan yang keempat, korang belajar sendirilah yang keempat. Sebab dah pukul 10 suku. So you guys boleh belajar lain-lain daripada buku panduan unggul. So saya dah tak larat nak cakap kan, lain-lain teknik daripada buku panduan unggul. Dan buku panduan unggul ada banyak teknik. Ada few lah teknik yang saya ajar yang you guys boleh aplikasikan. Buku ni hari tu cover dia lain, yang ni cover dia lain, tapi isi dalamnya sama. Okay, siapa yang dah ada tu boleh baca sendiri sebab kita pun dah pukul 10.15. So kalau saya nak uraikan sampai esok pagi nanti kita tak habiskan. Alright, so untuk buku panduan unggul boleh dapatkan dekat www.panduanunggul.com. InsyaAllah mampu mengubah kehidupan anda, menjadikan mimpi anda satu reality. Alright, okay, so betul ke Dr. Azu apa yang Dr. Azu ajar ni? Okay. Betul lah tu, sebab saya ada banyak sebenarnya testimoni, tapi ini adalah yang saya punya favourite lah. Saya baru jumpa lah yang satu ni, dan satu lagi memang saya punya favourite testimoni yang saya selalu pakai sebab saya pun rasa teruja. Lepas lepas pandai betulkan ras kan, ada testimoni yang tulis kat sini, suami dah ke arah positif, lepas tu rezeki untuk ejen daripada 60 botol restock jadi 600 botol dalam masa 4 hari. Guys, 4 hari je. So saya memang suka lah testimoni ni. Saya rasa macam nak jumpa je sekiranya ada lah kan individu di luar sana kan, korang yang macam dah pernah buat teknik-teknik ni, Allah memudahkan hidup korang. Lepas tu jomlah kita kongsi apa yang you guys buat. You got what I mean, like macam kalau korang kongsi lagi banyak Allah bagilah. Sebab tu saya suka kongsi. So ini testimoni pertama. Lepas tu testimoni kedua
Sekejap. Mana ada slide kan? Okay. Testimoni kedua saya yang ni pun best sebab yang ini adalah pasal pasal penyakit kita. Sebenarnya apa sahaja penyakit yang ada dalam badan kita, kita boleh insya-Allah dengan izin Allah kita boleh sembuhkan. Sebab apa? Sebab semuanya ada kaitan dengan minda kita. Apa yang kita fikir, itu yang kita dapat. So macam testimoni ni, saya suka sangat baca sebab dia kata macam dah 2 tahun anxiety dan tak boleh tidur malam sampai kena makan ubat tidur. Lepas tu, sekarang lepas belajar mengenai minda, lepas belajar transform diri, lepas belajar design impian, baru boleh tidur malam macam normal. So don't you guys feel macam this is an accomplishment? Kalau you tak boleh tidur malam all this time, lepas tu out of nowhere you boleh reprogram minda you, boleh betulkan PCM dan RAS untuk mencapai impian dia. Isn't it nice? Macam bagi saya yang mengajar ni, saya rasa sangat macam best lah kan. Kita Allah Akbar lah, macam best lah. Macam tu. Sama juga kalau ada orang boleh restock 60 botol kepada 600 botol dalam masa 4 hari. Korang bayangkan kalau korang mampu melahirkan lebih ramai jutawan, lebih ramai orang bahagia, lebih ramai orang boleh tidur malam. Isn't it nice? So kalaulah diri kita sendiri boleh buat benda ni, lepas tu kita ajar ke orang, lagi best. Sebab tu korang kena belajar, semua yang mungkin sedang menonton ke, sedang mendengar kan. Kita semua kena belajar, kita semua kena setiap hari kena belajar ilmu yang baru sebab walau sebanyak besar lautan sekalipun ilmu kita, sebenarnya ilmu itu adalah sikit sahaja. Benda ni dinyatakan di dalam Al-Quran. Jadi jangan nak tinggi diri, jangan nak ujub, jangan nak sombong, jangan nak rasa riak, aku dah banyak ilmu, ataupun jangan nak rasa macam satu ilmu is enough. No, there is no such thing, one knowledge is enough for us. Okay, so in our everyday life we seek to improve our life. So basically the more we learn, the better we'll get lah kan. So dia akan membuka minda kita dan dia akan polish otak kita. Semakin hari sebenarnya sel-sel otak kita akan berhubung bercantum. Macam tu lah. Okay, so last but not least, saya lupa nak bagi tahu untuk mencapai impian kita sebenarnya yang ni apa ni je lah. Ini saya nak kata bonus je lah saya nak kongsikan. Gelombang suara kita memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. Dalam buku dalam kelas IKHU saya bagi tahu. Okey, tahu tak kalau kita menggunakan suara yang tinggi, high pitch, makanya dekat situ kita menyalurkan gelombang suara yang tidak maknanya energi yang tidak bagus. So sebenarnya setiap kali kita menengking orang, memarahi orang atau menggunakan nada suara yang tak best untuk orang dengar, tahu tak lebih daripada 2 juta sel otak manusia yang menerima gelombang tersebut akan terputus, akan hancur. So kalau korang marah dekat orang, jaga-jagalah sikit, jangan terus marah saja sebab kita tidak hanya merosakkan emosi dan impian kita, tapi sebenarnya kita bagi impact ke orang lain. Korang tahu tak dalam masa yang sama korang merosakkan impian orang tu. Punyalah penat dia menjaga hidup dia menjaga pemikiran dia, tapi disebabkan satu teriakan ataupun kemarahan daripada kita telah memutuskan lebih daripada 2 juta sel otak dia. Benda ni adalah benda sains tau. Yang sebenarnya kajian ni saya buat ke atas kanak-kanak. Anak-anak kita, kalau kita tengking mereka, percaya atau tidak, mereka akan dewasa menjadi seorang yang mempunyai masalah tekanan perasaan dan susah untuk confident ataupun yakin dengan diri mereka. Toward the end, diorang tak mampu mencapai impian hidup mereka. So kita tak nak macam tu sebab Allah dah janjikan bahawa anak-anak adalah rezeki. So kalau boleh, kita nak anak kita bawa rezeki kepada diri mereka dan kepada kita kan. Jadi sebagai ibu bapa, siapa yang dah kahwin lah kan, jangan sesekali naikkan suara memarahi ataupun menengking anak-anak. Macam saya pun kadang-kadang terkeluar juga kan. Cuma lepas tu baru kita tersedar dan kita akan macam peluklah balik anak kita. So penting tau, benda-benda ni lah yang saya kata ilmu-ilmu ni semua ada kaitan dengan otak manusia. Kalau korang belajar, best lah.
you guys akan tahu, oh ni kesinambungan dia, oh ni anak kita jadi macam ni sebab apa. Kita boleh dapat tahu. Macam saya, sebab tu saya kata saya suka pergi buat amal, pergi rumah kebajikan, tengok anak-anak kecil, you know yang dekat childcare tu, sekolah bimbingan jalinan kasih. Sebab saya boleh bayangkan masa kecil macam mana kehidupan anak-anak tu sebenarnya, bagaimana mereka di-treat. Sebab itulah membentuk behavior mereka. Diorang jadi kong hajar bukan sebab diorang, tapi diorang jadi kong hajar sebab mak bapak diorang. Mak bapak diorang yang menerapkan macam tu ke minda mereka. Okay, so basically itulah yang kita nak kongsikan untuk hari ini, insyaAllah. So saya rasa for the next sharing kita akan kongsi lagi. Tapi walaupun live ni dah habis, lepas ni sudi-sudilah untuk tag kawan-kawan kan, untuk tahun 2021 ni. InsyaAllah apa yang mustahil bagi manusia tak pernah mustahil lah bagi Tuhan. So korang hanya perlu betulkan minda you guys. Lepas tu guna beberapa teknik yang saya ajar tadi. Dan juga yakin dengan diri you guys, yakin dengan Tuhan. Semua impian kita insyaAllah boleh jadi kenyataan. Yang paling best malam ni kena cuba buat. Kena cuba buat apa? Kena cuba buat teknik tanya minda separuh sedar. Lepas tu kalau dapat jawapan, kalau dapat result best, kongsi-kongsi lah kan. Janganlah seorang-seorang. So mana tahu you guys menjadi asbab orang lain terinspirasi. Korang boleh menggunakan kuasa pakar korang, kuasa rujukan korang pula untuk menunaikan impian. Sebab tu tak boleh kedekut. Okay, alright, so itu sahaja untuk malam ni. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya. Ramai juga kita pada malam ni. Alhamdulillah, didoakan semoga impian anda menjadi kenyataan. Saya akan kongsikan the next one mengenai beberapa masalah minda kita, otak kita yang boleh menghalang impian kita menjadi kenyataan, dan juga beberapa penyakit mental yang sering terjadi sebenarnya di kalangan manusia-manusia normal lah. Kadang-kadang kita tak perasan kita ada penyakit mental tu kan, yang menjadi success blocker kita. Semuanya pasal minda kita. Betul, nanti kita cakap pasal tidur. Bagaimana sebenarnya tidur itu menjadi tidur yang mencukupi untuk kita. Kita akan cakap juga pasal pemakanan. Kita akan cakap juga pasal aura. Kita akan cakap pasal gelombang bunyi. Kita akan cakap lagi mengenai bagaimana nak capai impian menggunakan kuasa Tuhan dan sebagainya, insyaAllah. Semoga bermanfaat live malam ni untuk dikongsi bersama. Jangan lupa buat piramid korang. So daripada piramid tu kita akan tengok InsyaAllah macam mana you guys nak capai impian. Oh, actually ada yang DM saya sebelum saya terlupa. Tanya saya berapa banyak impian yang kita boleh buat. Sebenarnya kita boleh buat banyak impian. Benda ni saya dah jawab hari tu, tapi saya repeat balik lagi sekali. Korang boleh ada life goal, korang ada career goal ataupun impian kehidupan dengan impian syarikat kan. Korang boleh ada banyak lagi impian. Sebagai contoh, impian travel, impian kerjaya, impian kehidupan, impian pendidikan, impian banyaklah. Korang pecah-pecahkan. Maknanya kat situ kita akan ada banyak piramid. Faham kan? So boleh buat. Macam yang saya beritahu hari tu lah, bila saya sembang dengan Hajah Nelofar, saya tanya dia pasal dia punya impian kehidupan. Lepas tu dia kata dia pecah-pecahkan. Impian untuk career lain, impian untuk business lain, impian untuk belajar lain, impian untuk keluarga lain. So sama juga macam kita semua. Kita pecah-pecahkan impian kita, alright? So insyaAllah stay safe everyone. PKP, we are still in PKP, alright? Janganlah keluar, tolonglah. Kita nak habiskan coronavirus. Sebab saya pun tak larat duduk rumah lama-lama kan. Okay? So semua orang stay safe, insyaAllah. And thank you for listening. InsyaAllah, I'll see you guys. Assalamualaikum.